Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis, yang muliakan pihak pengurusan Global Ihsan yang menaja majlis ilmu secara maya dan juga secara nyata, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan Zulhijjah. Kita sudah masuk 4 hari bulan Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 21 hari bulan 5 2026. 4 Zulhijjah 1447 bermakna kita berada di hari terbaik dunia. Dia panggil khairu ayyamid dunia, hari yang terbaik dalam dunia, iaitulah hari 10 awal Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, hari ini pula kebetulan hari Khamis. Kalaulah orang itu sedang berpuasa, maka dia menambahlah sesuatu lagi aset besar. Dia panggil nurun ala nur. Nurun ala nur, mana cahaya bertambah cahaya. Mana cahaya awal Zulhijjah, ditambah lagi dengan cahaya berpuasa pada awal Zulhijjah, kita berada hari ini 3 dalam 1. 3 dalam 1. Awal Zulhijjah, Ashhurul Hurum, bulan haram, dan hari Khamis, kita berpuasa pada hari ini. Ada 3 dalam 1. Kalau orang tuan-tuan berada di Mekah sekarang, biasanya, kebiasaannya lah, tahun-tahunnya lepas, ana waktu ini sudah berada di tanah haram, maka kita tambah satu lagi, berada di Baladillahil Haram, tanah haram. Tapi tak apa, kata orang siapa yang tak dapat pergi ke tanah haram, kita boleh lagi beramal dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebut dalam sunnah Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kita sentiasa melakukan ibadat-ibadat yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi kata, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir. Kita perbanyakkan takbir, banyak bertahlil, banyak bertasbih pada hari awal-awal 10 Zulhijjah ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita semua mendapat yang terbaik daripada yang baik. Semuanya baik, tapi kita nak yang terbaik. Nak suruh apa yang saya sebut istilah tadi, nurun ala nurin. Cahaya bertambah cahaya. Orang Kelantan kata, hok comel dah, kau hok comel. Itu penting dalam perjalanan hidup kita ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, jangan lupa teruskan ibadat, tingkatkan amalan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan haram, awal Zulhijjah, kita juga duduk dalam suasana mood berpuasa, lagilah baik. Alhamdulillah. Yang tak puasa hari ini, jangan lupa, kita ada hari Isnin dan hari yang besar, hari Arafah yang kita akan temui nanti, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, itu mukaddimah. Orang panggil isu semasa yang perlu diulas, yang tak boleh lalu begitu saja. Setengah orang ni kalau kata isu semasa, lain. Dia bincang tentang harga minyak naik turun. Tapi kita isu semasa kita, dia panggil as-sunan al-hawli. Sunnah yang bersifat dengan semasa. Dia ada sunnah mingguan, macam puasa Isnin Khamis, itu dia panggil mingguan. Sunnah bulanan, macam puasa hari putih. Sunnah tahunan, puasa hari Arafah, dan siam yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura. Jadi kita
sentiasa mengambil peluang yang ada ini para jemaah sekalian, jangan leka, jangan lara, jangan lalai. Di mana ada peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan, menambahkan ibadat, jangan dilepaskan peluang. Inilah peluang kita berada di atas dunia ini, sebab kita tak lama je hidup atas dunia, sekejap je. Nah, berapa tahun lagi, berapa tempoh lagi kita pun tak tahu. Nah, kalau panjang lama pun kita kata 20 tahun lagi. Jadi kita isikan dengan dakwah, dengan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja Islam. Jangan lupa apa yang kita buat, kita meraih pahala menjadi bekalan kita di akhirat nanti biiznillah ya azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukadimah. Sambungan kita kepada kitab yang kita baca ni, nama dia Keindahan Islam ataupun disebut dengan nama Mahasinul Islam, Keindahan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab, buka muka surat 143. Muka surat 143, kita masih lagi dalam bab keindahan Islam dalam sudut kekeluargaan. Keindahan Islam dari sudut kekeluargaan. Kita sambung keindahan yang keempat, kita dah selesai dah daripada keindahan dalam bab perkahwinan. Keindahan dari sudut tak cukup seorang, tambah 3, tambah 4, dia panggil poligami. Tak sesuai, jam tengah jalan, adanya lorong keluar, exit keluar, apa dia? Perceraian. Kita panjang, kita berhenti di perceraian tu kerana banyak isu yang dibincangkan. Kita sambung hari ini, bila dah kahwin, ada katanya akan ada zuriat keturunan. Bila dah kahwin, akan ada zuriat keturunan. Manusia ni, dia sayang kepada family dia, sayang kepada keluarga dia, mengatasi benda-benda yang lain. Kita tak boleh lebih sayang kepada keluarga, lebih daripada sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk diri kita. Tak boleh kita sayang lebih daripada Allah dengan Rasul. Tapi naluri manusia, selain daripada Allah dengan Rasul, pasti kita akan sayang, menyayangi keluarga kita. Orang yang tak sayang keluarga ni, itu di luar manusia, kebiasaan manusia. Hayawan pun sayang kepada dia. Kita tengok ayam, banyak anak dia. Penuh duduk keliling. Tapi kalau orang nak pergi pijak anak dia, woi, melompat ibu dia. Kucing pun sayang anak dia. Kata orang, ibarat kata orang yang gawak kelang kabut ni, ibarat seperti kucing jatuh anak. Kucing jatuh anak dia, dia cari, dia pusing juga. Orang yang campur anak rata pindah tu, campur pindah merata tempat tu, itu manusia bukan lagi manusia. Manusia watak, tapi jiwa binatang, bukan jiwa hayawan yang baik-baik. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat buruk ini. Maka bila manusia ini naluri dia sayang kepada keluarga, sayang kepada harta, sayang kepada orang yang dia sayangi, maka dia akan fikir panjang. Kita nak bahagiakan isteri. Kita nak bahagiakan anak-anak kita. Kita tak nak harta kita jatuh pada orang yang tak tahu mari mana. Kita nak harta kita ni hanya jadi milik kita. Maka Allah SWT syariatkan satu lagi undang-undang syariat yang sangat indah, yang sangat menarik, yang sangat comel. Nama dia Undang-Undang At-Tarikah fil Islam, Undang-Undang Wirasah, harta pusaka warisan dalam Islam. Kita menarik hari ini, kita bincang tentang hartaku milikku ataupun hartaku milik orang. Dua tu saja. Hartaku milikku ataupun hartaku milik orang. Kita tengok kitab. Kalau ada masa lagi, kita masuk kepada tajuk khas. Nama dia Hartaku Milikku. InsyaAllah. Baik para jemaah sekalian. Tengok kitab. Yang ada kitab muka surat 143. Warisan ataupun pusaka. Pusaka ialah bahagian yang berhak diwarisi oleh waris daripada harta itu yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nama dia faraid. Al-faraid. Al-mana faraid? Maknanya kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang ni 1/2. Orang ni 1/8.
Orang ni 1/6, ada 1/4. Itu dia panggil faridah. Faridatan minallah, kadar yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak boleh kita kelahi. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Saya rapat lah dengan arwah ni. Saya kamcing dengan dia. Saya memang khidmat kepada dia, bantu dia. Tapi awak tak berhak menerima pusaka dia sebab awak tidak qarabah. Tengok indahnya syariat Islam. Tak ada orang boleh rempuh masuk dalam harta kita, tak ada orang boleh rampas harta kita, tak ada orang boleh miliki harta kita sewena-wenanya tanpa kebenaran ataupun keizinan dari Allah Azza wa Jalla. Tak ada. Jangan main-main. Jangan awak cuba nak ambil harta orang, tak mungkin kita boleh ambil harta orang begitu saja. Kita kata bahayanya orang yang nak ambil harta orang tanpa hak. Jangan main. Baik. Tengok kitab. Jadi kitab dipanggil warisan pusaka faraid. Ini semua tu ilmu tentang harta peninggalan orang. Kita nak bincang tajuk ni, kena ada orang mati dulu. Kalau tak mati, tak boleh ambil pusaka harta dia. Kan? Baik. Pusaka ialah bahagian yang berhak diwarisi oleh waris daripada harta si mati selepas ditolak semua hak yang berkaitan, yang wajib diselesaikan sebelum pembahagian harta pusaka. Jadi untuk detailkan maklumat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab ataupun ada nota, tanda. Iza matal insan, bila mati seorang manusia, maka 4 perkara akan berlaku. 4 perkara, harta dia melalui proses 4 dimensi, 4 step, 4 tahap. Yang pertama, tulis di kitab. Yang pertama, kita boleh ambil daripada harta dia mu'natut tajhiz. Bahasa Arab kata mu'natut tajhiz, belanja, perbelanjaan menguruskan jenazah. Apa dia? Kita beli kain kafan. Upah orang gali kubur. Upah orang mandikan. Itu wajib kita kena ambil daripada harta peninggalan si mati. Kalau tak ada yang lain lah. Kalau anak dia kata tak apa, saya tangguh semua. Itu cerita lain. Tapi kita nak kira hukuk. Al-hukuk al-muta'alliqatu bit-tarikah. Ini untuk pelajar-pelajar yang belajar faraid. Dia dengar bahasa ni, dia tahu. Kita ni belajar ilmu faraid. Hak yang berkait dengan harta pusaka 4. Yang pertama, mu'natut tajhiz, belanja, perbelanjaan menguruskan jenazah. Apa dia? Kafan, kubur, mandi. Solat tak boleh bayar. Kalau ada orang masukkan dalam jenazah bayaran solat, kita kata awak salah. Solat tak boleh bayar. Semua yang datang solat jenazah kena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dia buat benda yang pelik-pelik. Ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, barulah dia jadi manusia itu manusia yang baik. Jangan dia buat pelik. Sekarang ni macam-macam orang. Hatta harga tu harga ni. Nak panggil orang tak? Nak panggil orang solat jenazah. Tengah duduk solat jenazah sambil duduk doa. Masuk sampul celah ni. Bagi sampul. Sambil doa kita juga tengok. Bir, hijau ke merah ke biru. Kalau tengok warna hijau, aduh. Kaya. Bakhil. Sambil duduk doa tengok duduk memikir. Tengok ni bahaya. Jangan bagi. Jangan bagi duit kepada orang yang solat jenazah. Baik, andai kata kita ambil pelajar-pelajar tahfiz. Kita boleh beri minyak van. Sekarang ni minyak harga mahal kan? Kena kira juga, jangan tak kira. Ustaz, ini saya bagi RM100 untuk minyak van. Solat jenazah pelajar-pelajar ni, lillahi ta'ala, tak ada bayaran. Tapi kalau kita nak derma ke ma'atafi dia, boleh lah. Lepas pada ni lah. Tapi untuk urusan jenazah ni, selesaikan ni dulu. Jangan duk buat masalah. Jangan duk tambah-tambah. Ini tidak ni. Harga tahlil berapa, harga tunggu kubur berapa. La. Kata orang, laisa minas sunnah. Bukan daripada sunnah ini. Baik, yang kedua yang kita kena selesaikan daripada harta yang ditinggal oleh si mati, ad-duyun. Harta utang dia. Dia ada utang tak dengan orang? Ada utang. Berapa utang dia? 500,000 contohnya. Kita bayar 500,000. Peninggalan dia ada berapa? 520,000. Oh, 520,000 je ada. Tinggal 20,000 je hidup dia. Yang ketiga, al-wasiyah.
Ada tak si mati berwasiat? Ada. Dia wasiat apa? Kalau aku mati, separuh daripada peninggalan harta aku, ataupun separuh tak boleh. Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. 1/3 daripada harta aku beri ke Pondok Sungai Durian, contohnya. Nah, untuk dakwah, untuk kerja-kerja pendidikan. Kita pun tengok berapa harta dia selepas daripada mu'natut tajhiz, selepas daripada bayar hutang, apa lagi yang tinggal? Oh, kita kata tinggal lagi, contohlah, tadi tinggal 20,000, sikit sangatlah. Tinggal lagi 300,000. Baik, 100,000 belanja wasiat. Luluskan wasiat. Habis untuk waris dia, waris dia yang keempat, tinggal lagi 200,000, bagilah kepada nasiban mafruḍa mengikut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau si mati itu suami, isteri dia ada anak, dia dapat 1/8 je. Aku isteri dapat tak? Engkau sepanjang hidup dah ambil duit dia. Mati pun nak kawat lagi. Sabarlah ibu. Tengok, satu hikmah kita nampak. Kan? Satu hikmah yang keluar dalam perbincangan kita ni. Alhamdulillah. Baik. Firmanullah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal akhrabun. Bagi orang laki-laki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi wanita. Tengok Al-Quran nas lin nisa. Lish? Sebab apa? Sebab jahiliah dulu, sebelum kedatangan Islam, orang wanita tak boleh pusaka, bahkan dia dipusakai. Contohnya kalau seorang suami mati tinggal isteri, isteri dia boleh dipusakai oleh adik-beradik dia. Wanita tak boleh pusaka. Zaman Islam, alhamdulillah, lahunna bagi wanita khas nasib mimma tarakal walidan, dia ditinggal oleh ibu bapa, wal aqrabun, dia tinggal oleh kaum keluarga yang terdekat. Qalla minhu aw kathura. Tengok. Hak bahagian pula daripada harta peninggalan bapa dan kerabatnya, sedikit atau banyak, tak kira. Orang ni miskin, dia tinggal 2,000 ya tinggal duit. 2,000 lah kita bagi pada isteri dan anak-anak dia. Ada orang tinggal 20 juta, 20 juta kita bagi. Jadi tengok, qalla au kasura. Yang penting nasiban mafruḍa, nasiban mafruḍa, apa ni? Itu adalah bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kau jangan duk komen banyak, jangan duk kecek banyak. Nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tadi nak buat apa tu? Surah An-Nisa ayat 7. Baik. Ayat yang kedua, firmanullah Ta'ala, ayat yang kedua, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian laki-laki sama dengan 2 bahagian orang perempuan. Manakala ayah dia tinggal 3 juta, dia tinggal 2 orang anak je, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Oi, kita kedengaran kan keluhan daripada sebahagian daripada anak orang Islam. Dia kata Allah pun tidak adil. Ajar bagi tak betul. Kita 2 adik-beradik, seibu sebapa. Macam mana dia dapat 2, saya dapat 1? Celak mata dia ke Quran. Berani Mek ni. Mek Sis nama dia. Mek Sis ni berani dia. Jangan main-main. Allah, dia tak faham. Jadi itulah bab kita nak ajar dia mahasin Islam ni. Supaya tuan-tuannya dengar, dia boleh bagi nasihat kepada anak-anak. Jangan duk mengamuk tak tu kalu. Kan? Surah An-Nisa ayat 11. Al-Imam Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqsimul mala baina ahli al-faraid ala kitabillah, fama tarakatil faraidu fali aula rajulin zakar. Bahagilah harta antara ahli-ahli faraid, pewaris yang berhak menerima pusaka,
sebagaimana yang tersebut dalam Quran. Tuhan dah bagi dah 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1/3. Tuhan dah bagi dah. Kemudian apa-apa bahagian yang selebihnya, lebih daripada kita bagi-bagi lebih lagi. Berikanlah kepada waris laki-laki yang terdekat. Tengok. Tengok dalam hadis Nabi kata, rajulin zakarin. Kenapa Nabi sebut, kalau kata rajulun, laki-laki. Lah, Nabi bimbang. Takut naz'atul jahiliyah masuk dalam kepala, sebab orang jahiliyah, kanak-kanak tak boleh pesaka. Kanak-kanak, baby, tak ada pesaka. Wanita tak ada pesaka. Maka Nabi sebut, zakarin. Zakatul jins, seks laki-laki. Tak kira dia baby, dia kanak-kanak, pastikan dia hidup selepas daripada ayah dia mati, maka dia berhak menerima pusaka. Alhamdulillah. Bahkan kalau anak tu dalam perut pun, anak tu dalam perut, dikandung oleh ibu dia, pak dia mati, kita tunggu anak tu keluar, laki-laki ke perempuan, masuk dalam harta pusaka. Ini undang-undang Islam. Engkau jangan bimbang, hey, ahli-ahli human right, ini human right Islam. Nabi kata, rajulin zakarit. Laki-laki, kalau kata rajul, laki-laki dewasa. Jadi Nabi bimbang, takut salah faham. Zakarin jins. Asalkan dia laki-laki. Kalau dia wanita, dapat satu bahagian. Dia laki-laki walaupun baby, kuah-kuah, dia dapat. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hidup saya ni, saya dah jumpa satu family, kanak-kanak jutawan. Kanak-kanak jutawan. Ingat satu masa dulu, saya tak sebut nama orang, ada satu suami isteri naik helikopter, jet, jatuh. Mati dua-dua. Tinggal baby kecil. Jadi keluarga dia bawa anak-anak ni pergi umrah. Saya jumpa dengan dia. Dengan budak-budak. Jadi kawan-kawan yang bawa umrah kata, ni baby ni, kanak-kanak jutawan ni. Seorang-seorang aset dalam syarikat ayah dia, dalam bank, berapa juta seorang-seorang. Kaya. Nabi sebut, rajulin zakar. Ini hikmat jawami'ul kalim. Mana bahasa yang digunakan, bahasa yang cukup indah. Allahu Akbar. Jangan ada main-main. Baik. Oleh sebab itulah pembahagian pusaka yang diamalkan oleh orang Islam sejak zaman Rasulullah SAW sehingga ke hari kiamat. InsyaAllah. Ada orang yang menentang, kita tentang dia. Apa mau tentang undang-undang yang telah diputuskan oleh Al-Quran dan Sunnah? Tak mungkin. Awak jangan pandai-pandai. Baik. Keindahan Islam yang agung begitu jelas dalam pensyariatan pusaka. Zahirnya seperti terangnya matahari pada waktu siang hari yang tidak ada awan. Dia panggil kasyamsi fi rabi'atin nahar. Matahari tengah hari. Orang Kelantan kata tengah hari boleh. Kalau tak nampak lagi buta. Kata. Ini bahasa Kelantan sedap. Panggil. Keindahan yang pertama, setiap manusia miskin atau kaya pasti akan mati dan hartanya mesti diwarisi dan pemilikannya dipindahkan kepada orang lain. Ingat molek demo, harta demo jadi hak orang dah. Apabila Allah penghukum yang maha bijaksana menetapkan pewaris dan setiap bahagiannya, dia telah menyelamatkan pemilik harta itu daripada kebimbangan tentang nasib hartanya selepas kematiannya nanti. Jadi bila-bila boleh ya. Kemanakah dia akan pergi dan siapa yang akan mengambilnya, sudah ada bahagianmu, jangan takut. Ramai je, didik je anak baik-baik, hartamu Allah bagi. Bukan semua manusia dapat mengurus hartanya dengan bijak dan baik. Seseorang itu juga mungkin mati mengejut sebelum dapat memikirkan bagaimana untuk membahagikan hartanya dan pelbagai kemungkinan lagi. Dia muda lagi, dia tak mikir lagi nak bagi harta kan. Anak baru 5, tiba-tiba mati aksiden. Naik helikopter jatuh. Pergi diving, pergi berenang, lemas. Contohlah, muka orang kaya kan. Habis harta dia, macam mana? Jangan bimbang. Allah bagi. Maka Islam dengan syariat yang sempurna dan penuh rahmat telah menyelamatkan pemilik harta daripada kerunsingan. Tak mikir dah kita.
silap perhitungan dan pengurusan harta yang buruk dengan menetapkan para pewaris dan bahagian masing-masing yang khas secara penghukuman yang jelas. Maknanya, mu jangan bimbang. Tak ada penyelewengan dalam hartamu sebab harta kamu telah dibahagikan oleh Allah kepada anak-anakmu dengan hak yang jelas. Siapa pun tahu. Contohnya kita ada anak 6 orang sekarang. Anak kita boleh tahu berapa seorang-seorang dapat harta daripada pak dia. Ia ni 1/6, ia ni 1/4, ia ni 1/3. Berapa dapat? Tapi kadar tak tahulah. Sebab nanti ayah mati baru tengok. Oh, rupanya arwah ayah ni kaya. Hey. Tak. Oh, dia simpan sini mah dah 2 kilo. 2 kilo. Pak musibah mah, Masya Allah, kaya tak. Dia ada saham tu, saham ni, contohlah. Baru dia tahu berapa dia punya kadar. Tapi dia punya pembahagian boleh tahu. Sekarang boleh tahu. Yang kedua, syariat Islam tidak memberi kuasa kepada pemilik harta ataupun pewarisnya ataupun orang lain untuk memilih pewaris harta atau membahagikan harta. Bahkan Allah SWT sendiri yang menurunkan hukum syariat ini dengan menentukan para pewaris dan menetapkan bahagian masing-masing daripada sebarang harta yang ditinggalkan oleh si mati. Oleh kerana jika manusia diberi kuasa untuk memilih dan menetapkan bahagian pewarisnya, dia pasti tidak akan dapat lari daripada keburukan, kesilapan dan bias. Budak-budak kata bias, maknanya ada penyelewengan. Anak yang dia sayang, dia nak bagi lebih. Anak yang dia rasa tak dengar kata dia tak nak bagi banyak. Berlaku tak? Berlaku. Paling tak eloknya, dia boleh juga bagi secara senyap-senyap. Ada juga berlaku. Dia bagi secara senyap-senyap. Anak yang dia sayang, dia pergi tukar nama tanah. Rumah-rumah telah ditukar nama, tukar hak milik. Bila mati, adik-adik kata, mari geran tanah. Why? Kenapa ni namamu? Ni namamu. Aku kan jaga ayah. Ayah bagi. Oh, inilah punca perbalahan anak-anak. Jinayah siapa buat? Bapa sendiri. Buat tidak adil pada anak-anak. Ingat molek. Percayalah kepada faraid. Percayalah kepada janji Allah. Kepada pembahagian diberi oleh Allah. Allamul ghuyub. Al-Hakimul Khabir. Yang maha bijaksana. Yang maha mengetahui segala perkara. Kenapa kita tak yakin dengan faraid yang Allah Ta'ala bagi? Ingat molek. Dia mungkin akan mengikut hawa nafsunya atau terpengaruh dengan perasaan, lalu menafikan sebahagian pewaris haknya atau melebihkan setengahnya dari yang lain tanpa hak sebenar. Dia juga tidak dapat menilai siapakah di antara mereka yang lebih dekat atau lebih berguna kepadanya dalam mencapai tujuan dunia dan akhiratnya. Sekiranya manusia diberi kuasa untuk itu, banyak kemudaratan akan berlaku. Karena itulah dikatakan Allah Ta'ala tak serah tugas bagi pusaka ni kepada Nabi SAW dan tidak diserahkan kepada para malaikat muqarrabin. Tapi Allah sendiri yang bagi. Ini dia panggil yas'alunaka qulillahu yuftikum. Allah Ta'ala jawab. Qulillahu yuftikum. Kata Allah sendiri nak jawab. Tengok. Jadi jelaslah dalam bab pusaka ni siapa yang jawab? Allah yang bagi. Ingat molek. Untuk pemilihan orang, kita takut jadi bias, jadi tak betul, maka Allah telah bagi tahu pada kita. Mu bagi ikut apa yang aku bagi. Mu jangan bagi ikut nafsu suka mu, jangan. Pilih-pilih kasih, jangan. Mana firman Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala ni tuan-tuan tanda. Ingat betul-betul. Hadam maksud ayat. Kalau tidak, kita jadi pilih kasih, bias di antara anak-anak. Ingat molek dah. Bahayanya sifat buruk ini, sebab apa bahaya? Sebab dia akan lakukan perkara yang tidak baik. Tengok dalam Quran. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya kepada kamu lepas mati. Tak tahu. Faridatan minallah. Pembahagian harta pusaka ini ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Mu jangan pandai-pandai sendiri. Innallaha kana aliman hakima.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi bila kita, Allah Ta'ala kata, mu tak tahu siapa lebih bermanfaat pada kamu. Kalau kita duk mikir kat hal manfaat kita, kat anak duk kalinya kita, monggo dia khidmat kita, dia duk apa ni, duk comor minyak angin kita pagi-pagi dah. Dia duk teman kita pergi hospital. Itu waktu kita hidup, untuk ini, tanda ni pelajar-pelajar. Tanda ni para pencipta ilmu, para ahli-ahli hartawan. Mana-mana anak duduk khidmat kepada kita, kita bagi selalu mukafaah. Nak kata bagi gaji tak elok bagi pada anak gaji. Kita panggil mukafaah, maknanya bagi sagwati ketika dia khidmat. Contohnya kita bagi dia 500 bulan. Ambillah 500 bulan, ayah bagi kamu. Mak bagi kamu terima kasih sebab membantu mak, bawa mak pergi hospital, teman mak bagi tidur kat rumah, kan? Tolong beli makan, tolong ambil. Kalau kita kaya bagi 1,000. Kalau banyak kaya lagi bagi 2,000 sebulan. Bagi dia, mukafaah. Walaupun dia ada kerja, tak apa. Tapi untuk nak melarikan harta pusaka, untuk nak abaikan orang lain daripada harta pusaka, tidak. Lish, tengok. Allah kata, la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mu tak tahu manakah anak kamu yang betul-betul beri manfaat. Mu tak tahu. Memang tak tahu pun. Contohnya berapa ramai orang yang kaya, tinggal anak. Tinggal anak. Anak yang dia sayang, dia bagi nama. Bagi saham, bagi projek. Budak ni bila kaya, dia jolly. Enjoy sana sini. Healing sana sini. Tak lama, duit dia hilang. Anak yang kita anggap tak pandai tadi, dia ni cermat, jimat cermat, dia ni lah duk sedekah ke ayah dia. Bagi makanan pada orang miskin, niat kepada ayah. Abu Anas iklan apa-apa. Abu Anas kata hari ni kita nak beli van lah contohnya. Van jenazah, van ambulans. Lokal Ehsan nak buat bangunan di mana-mana di Mak Tafiz. Bagi. Anak dia ni hak bagi. Hak lain tak bagi. Hak kaya, hak dia sayang dia. Lari dah. Tukar kereta besar dah. Kereta entah mana. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Sebab itulah Tuhan kata, mu tak tahu. Ikutlah faraid. Kamu akan bahagia. Ikut faraid, kamu akan bahagia. Ni pula mari pula penjual, ejen insurans takaful ni. Macam tak percaya ke faraid. Kena wasiat tu, wasiat ni. Kalau tak ikut wasiat ni, nanti harta awak lari kepada orang ni. Awak cakap tengok kiri kanan. Ini minallah, faridatan minallah. Kau nak rempuh hak Allah. Allah Ta'ala bagi kau nak rempuh. Kerana tak nak bagi harta ni jatuh. Orang ni kebetulannya tak ada anak laki-laki. Dia ada anak perempuan. Jadi perempuan dia akan ambil bahagian dia je lah. Berapa kemudian mak dia ambil bahagian. Yang lebih tu, li'aula rajulin zakar. Oleh kerana dia tak ada adik-beradik, tak ada laki-laki, dia pergi ke adik-beradik. Kita tak mau bagi pak saudara dia. Allah suruh bagi. Kau tak nak bagi kenapa? Siapa awak? Berapa hari kau nak hidup atas dunia? Berapa banyak kau nak makan? Ingat baik-baik. Ini pedoman daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang ejen wasiat, apa ni, takafur, cakap baik-baik. Bagi kepahaman yang betul. Jangan duk menakutkan. Awak ni kalau tak ambil wasiat kita ni, duit ni lari kepada orang ni. La tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Boleh jadi adik-beradik kita yang dapat harta tu, dia yang paling baik. Dia yang duk bersihkan kubur kita. Anak engkau hari-raya pergi pegang batu nisan, ambil gambar, selfie je. Mari pun tidak. Mana kita tahu? Janganlah sombong dengan faraid yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi pada yang ketiga, yang kedua. Keindahan yang ketiga, Islam telah memberi hak kepada setiap pemilik hak dengan sempurna. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Bahagian-bahagian sudah ada, satu per berapa, maka tidak harus ada wasiat kepada pewaris. Jadi tak boleh kita wasiat kepada pewaris. Contohnya kita ada anak 5 orang. Bahagian pusaka ada dah masing-masing. Tiba-tiba awak wasiat, satu bahagian sekian-sekian, beri ke anak ni. Lah. Itu pemecah belah keharmonian adik-beradik. Jangan buat perangai lagi ni. Ramai orang macam ni. Kadang-kadang orang yang baik-baik. Solat tak tinggal. Duduk di masjid. Tapi bab mengurus harta bias. Wasiat tu wasiat ni. Nabi sebut, la wasiyata liwaris. Tak boleh wasiat kepada anak. Dia wasiat. Anak ni bagi kereta ni. Bagilah sama banyak.
Semua anak awak. Mu tak tahu siapa yang beli manfaat pada kamu. Ingat baik. Jangan duduk bias dalam bab pembahagian. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pewaris dan bebas daripada segala halangan, panjanglah halangannya. Kita pun tak nak detailkan tajuk ni. Contohnya orang ni berbeza agama, dia bunuh keluarga dia, ayah, tak boleh. Ataupun dia panggil al-hujub. Hujub ni maknanya orang ni mati ada anak, dia ada adik-beradik. Ada anak laki-laki. Maka anak dia akan ambil semua harta tu dengan adik-beradik dia yang lain, termasuk ibu dia sekali, adik-beradik tak dapat. Itu dia panggil hujub, terhalang. Jadi orang yang tidak terhalang akan menerima bahagiannya secara langsung sama ada kanak-kanak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, yang lemah atau yang kuat, pewaris utama maupun cawangannya. Ingat pewaris utama dalam bab pusaka ni, tuan-tuan kena ingat. Az-zawjaini, suami isteri. Salah seorang mati, yang seorang ni kalau mati suami kat bini terima pusaka, ataupun isteri mati suami. Ingat. Kemudian ibu bapa, anak-anak. Kalau ada hak ni, suami mati, tinggal isteri, tinggal anak-anak, tinggal ibu bapa, orang lain tak usah attack. No way, tak ada jalan lagi. Tengok. Ayah dia mak boleh ke? Kenapa tak boleh pulanya? Kalau ayah hak mati, mak mu ambil pusaka. Kalau mu mati, dia ambil pusaka mu. Tapi sikit je, ibu orang tua tak ambil banyak pun. Tengah mak ayah ni dia boleh harta pusaka anak dia, buat mari ke masjid, buat mari pondok. Ustaz, saya nak hidupkan peninggalan anak saya ni. Buatlah apa-apa bangunan yang kita nak. Buat benar, buat tu, buat ni. Alhamdulillah. Melalui cara ini, Islam telah menghapuskan ketidakadilan besar yang dialami oleh kaum perempuan, seperti yang terdapat dalam undang-undang yang diamalkan oleh kaum Yahudi, Rom, Greek dan orang Arab pada zaman jahiliah, dan geng-geng sekular di zaman kita ini yang tak mahu, geng kasta-kasta lah, ada setengah kasta tu masih lagi diskriminasi wanita kan. Baik. Islam juga telah membuang ketidakadilan dilakukan oleh Arab jahiliah terhadap kanak-kanak, seperti kanak-kanak laki-laki tidak dapat mewarisi harta kerana mereka tidak boleh membawa senjata, tak boleh membunuh musuh, tak boleh memungut harta rampasan, dan membela kabilah. Tetapi undang-undang pusaka Islam telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa kezaliman dan tekanan. Alhamdulillah. Ini keadilan Islam. Ingat molek. Ini adalah sistem yang terbina atas dasar keadilan, kebijaksanaan, mengutamakan kebajikan, bersifat belas kasihan dan rahmat, serta mengambil kira hak-hak dan hajat semua, sama ada yang kecil atau yang besar, laki-laki atau perempuan. Keindahan yang keempat, Islam tidak memberi kuasa bebas kepada pemilik harta untuk mengatur hartanya sebagaimana yang dia suka. Dia juga tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangkan bahagian mana-mana pewarisnya. Begitu juga dia tidak ada hak langsung untuk mengharamkan terus mana-mana pewarisnya. Aku tak suka anak ni, mu jangan ambil harta pusaka aku. Loh. Kalau mu mati dia mari. Nama dia ada. Masukkan dalam senarai penerima pusaka. Awak dah mati bang, jangan duk cakap besar. Tetapi Islam juga tidak menghapuskan terus hak pemilik untuk mengatur hartanya, bahkan ia membenarkan pemilik harta untuk mengaturnya 1/3 daripada hartanya sebagaimana yang dia mahu. Jadi kita masih lagi ada hak atas harta kita, 1/3 kita boleh wakaf. Ingat, kalau nak tulis wakaf tu jangan lupa PSD masuk sekali, insya-Allah. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa dia telah mengalami sakit tenat yang hampir membawa maut ketika berada di Mekah. Rasulullah datang ziarah dia, sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya banyak mempunyai harta dan tak ada siapa yang akan mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Harta banyak tapi anak perempuan seorang yang ada yang boleh menerima pusaka. Bolehkah saya mewasiatkan 2/3 untuk kebajikan daripada harta? 2/3. Mana 1/3 nak bagi anak perempuan? Nabi kata, tak. Banyak tu 2/3. Separuh. Nabi kata tak boleh. Separuh banyak. 1/3
Nabi kata as-sulusu was-sulusu kabir. 1/3 pun masih besar. Tapi dibenarkanlah. 1/3 dibenarkan untuk wasiat. Nabi kata apa? Tengok. Taujihat nabawiyah. Nabi nasihat kepada Sa'ad. Innaka in tarakta waladaka aghniya khairum min an tatrukahum alatan yatakaffafuna nas. Sa'ad, kalau kamu tinggal anak-anakmu senang hidup, lebih baik daripada kamu tinggal mereka meminta-minta dengan orang. Duduk minta sana, minta sini. Minta isi borang kebajikan masyarakat, isi borang pusat zakat, duduk tunggu di tepi jalan contohnya, bawa tabung. Jangan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha. Mana-mana yang kamu nafkah pada keluarga kamu, semua kamu dapat pahala. Hatta luqmata tarfa'ila fi imra'atik, suapan makanan yang kamu beli, yang kamu suap ke dalam mulut isterimu, itu pun berpahala. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya mana meluah pintu pahala kita. Jangan duduk takut. Kan? Jadi kalau nak wasiat 1/3 aja, yang lain jangan. Islam telah menjaga 2/3 daripada harta untuk pewaris. Sebut hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam telah menjaga 2/3 daripada harta untuk pewaris bagi menghalang mereka daripada kemiskinan dan keperluan. Ia telah memberi kepada pemilik harta pula 1/3 bahagian hartanya untuk diwasiatkan pada jalan kebajikan. Moga-moga ia dapat menebus kembali di akhir hayatnya apa yang telah dia terlepas daripada amal kebajikan pada zaman mudanya. Kalau terlepas ni saja, dahlah zaman muda tak sedekah, waktu hidup tak sedekah, wasiat pula tak ada. Harta ni jadi milik orang. Dia was saja, orang Kelantan kata dia wal saja wal kering, tak ada apa. Rugi. Kelebihan yang kelima. Sesungguhnya undang-undang pusaka dalam Islam mengutamakan orang yang memerlukan. Ia memberikan bahagian yang lebih kepada mereka yang lebih berhajat daripada mereka yang kurang berhajat. Oleh sebab itulah bahagian yang dipusakai oleh anak laki-laki si mati lebih banyak daripada yang dipusakai oleh bapa si mati. Ayah dia boleh sikit 1/6 lah. Kita anak dia boleh banyak. Sebab apa? Kerana si anak baru memulai kehidupan mereka dan lebih memerlukan duit yang merupakan asas bagi semua peringkat kehidupan. Manakala bapaknya pula, mereka sudah berada di penghujung usia dan tiada apa lagi yang tinggal bagi mereka kecuali sedikit waktu. Ambil sikit dah lah ayah. Nah, bolehlah awak sedekah-sedekah. Kanak, bolehlah. Maka mereka hanya memerlukan sedikit bekalan untuk hari tua, juga hanya sebagai tambahan terhadap harta yang telah mereka kumpulkan sewaktu mudanya atau apa-apa yang telah diwarisi daripada bapa mereka sebelumnya. Dia ada dah harta pusaka pak dia dulu. Kerana sebab ini juga Islam selalu memberikan kepada kaum laki-laki 2 kali lebih ganda, 2 kali ganda lebih daripada wanita dalam pembahagian harta pusaka. Baru nak jawab. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bahagian. Anak laki-laki yang mewarisi harta bapaknya 2 kali ganda lebih banyak daripada bahagian saudara perempuan bakal menjadi seorang suami, harus membayar mahar perkahwinan untuk isterinya, menanggung nafkah hidupnya, isteri dan anak-anaknya. Mana kalau dia belum kahwin, dia nak buat bini. Kalau dia sudah kahwin, dia kena tanggung bini. Betul tak? Jadi tak bolehlah awak banyak. Dia juga harus menanggung perempuan, saudara perempuan jika mereka masih berada di bawah jagaannya. Dialah yang bertanggungjawab atas segala perbelanjaan dan urusan keuangan. Walaupun saudara perempuan hanya mendapat separuh daripada bahagian saudara laki-laki, tetapi dia dimaafkan daripada menanggung segala perbelanjaan keuangan pada semua peringkat hidup dia. Masya-Allah. Dia tidak perlu membayar apa-apa belanja perkahwinan. Asahnya begitulah. Lah ni tak kira sama-sama kan. Moga nak buat di hall mahal-mahal. Perbelanjaan rumah tangga, nafkah keluarga atau anak-anak. Bahkan dia tidak perlu menanggung nafkah dirinya sendiri. Selain daripada semua ini, dia juga akan menjadi seorang isteri yang akan diberikan mahar perkahwinan dan suaminya akan menanggung semua nafkah kehidupan. Jadi kalau mau beli banyak pun susah. Jadi dia banyak tanggungjawab. Kita orang laki-laki banyak tanggungjawab. Masya Allah. Yang ke-5, 6. Sistem warisan pusaka dalam Islam mengukuhkan kasih sayang antara ahli keluarga dan menjauhkan mereka daripada perasaan hasad dengki dan permusuhan antara satu sama lain. Ini kerana setiap orang tahu
dan yakin bahwa harta tersebut tidak akan jatuh ke tangan orang lain, setiap orang akan menerima bahagian masing-masing dengan penuh jaminan. Tiada siapa yang boleh merampas atau menghalang mereka daripada menerima haknya walaupun hanya sebesar zarah. Ini akan merapatkan mereka dan menambahkan kasih sayang antara mereka serta menjauhkan perasaan hasad dengki, iri hati dan pun. Dia kata apa? Tuhan bagi. Aku terima je. Alhamdulillah. Yang ketujuh, Islam menjadikan semua harta yang ditinggalkan si mati sesuatu yang khusus untuk keluarga yang terdekat dan paling disayanginya. Kebanyakan mereka kerabat terdekat dan telah banyak memberi bantuan kepada si mati secara umumnya. Tak kira lah dia isteri dia seorang, kedua, 4 orang ke, yang penting kena bagi belakalah. Firman Allah Ta'ala, tadi ayat kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 7, lil rijali nasibum mimma tarakal walidain, bagi laki-laki ada bahagian, bagi perempuan ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, qalla minhu au kasura, sedikit atau banyak. Terima je lah. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian, antara hikmat dalam menghadkan pewarisan harta kepada anak-anak si mati. Kenapa? Hak. Tadi, keindahan dari sudut pembahagian. Sekarang ni kita bolot kepada anak-anak saja. Kenapa tak bagi orang lain, tak? Kenapa dimonopolikan dia? Pewarisan harta pusaka kepada anak-anak si mati, keluarga dia dan kaum kerabatnya. Orang lain tengok saja. Walaupun partner dia, orang yang paling rapat dengan dia. No. Dalam bab pusaka. Yang pertama, ketika seorang itu hidup, dia akan menggunakan dan membelanjakan hartanya untuk keluarga dan kaum kerabatnya. Ketika si mati masih hidup, mereka mendapat faedah daripada harta tersebut untuk memenuhi keperluan dan tuntutan hidup mereka. Maka Allah tidak adil sama sekali untuk merampas harta tersebut daripada mereka selepas kematiannya dan memberikannya kepada orang lain yang tiada kaitan dengannya. Pelik ni. Masa hidup dia guna, masa mati tak ada. No. Bahkan ia wajib menjadi pusaka bagi pewarisnya. Karena itulah sabda Nabi SAW, وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. Siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk pewaris harta yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis rawahu Muslim. Yang kedua, sifat semula jadi manusia menyayangi anak-anak dan ahli keluarganya, dia bekerja keras dan berusaha sepanjang hidupnya untuk kebahagiaan mereka. Dia juga bercita-cita untuk meninggalkan harta yang mencukupi selepas kematiannya untuk keperluan mereka dan mengelakkan mereka daripada meminta-minta dengan orang lain. Apabila seorang itu yakin bahawa selepas kematiannya nanti, hartanya akan berpindah milik kepada mereka yang disayanginya, yang telah dicurahkan setiap keringatnya untuk kebahagiaan mereka sepanjang hidupnya, dia akan meninggalkan dunia ini dengan tenang dan aman. Yakin bahawa ahli keluarga penyambung kehidupannya akan hidup bahagia tanpa meminta-minta, tanpa kerumitan. Sukalah dia. Betul tak? Yang ketiga, apabila seorang itu tahu bahawa harta yang dikumpulkannya akan memberi faedah kepadanya semasa hidupnya, dan selepas kematiannya pula akan menjadi milik anak-anak yang disayanginya, serta kaum kerabatnya, ini akan menggalakkannya untuk rajin berusaha, memajukan hartanya dan menjaganya daripada pembaziran atau terbiar tanpa jagaan sehingga merosakkannya. Selalu kita dengar kan, saya ni kalau kira dah cukup, tapi kita buat kebun ni untuk anak cucu lah. Duk ingat anak cucu tu. Tapi dia kopi, dia tak sedekah pun untuk dia sendiri. Itu rugi dia. Anak cucu. Bila mati tak tahu apa. Yang keempat, tetapi jika dia tahu semua harta kekayaannya akan berakhir di tangan kerajaan, manakala ahli keluarga yang disayanginya tidak akan mendapat apa-apa bahagian daripadanya, ini tidak akan menggalakkannya untuk mengumpul harta dan melaburkannya. Dia juga tidak akan menjaga kepentingan harta itu. Ini akan menyebabkan kelemahan ekonomi negara dan membawa kepada kemiskinan dan kehinaan. Semua ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang pewarisan pusaka yang digariskan dalam Islam memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Ia tidak memberi kuasa penuh kepada pemilik harta untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, tetapi ia juga tidak dimenafikan terus hak mereka dalam mengaturkan urusannya. Ini bertentangan sama sekali dengan undang-undang kejam yang menjadikan harta milik kerajaan sepenuhnya,
macam puak sosialis, kapitalis sebanyak benda-benda kan. Dan tiada beza antara ahli keluarga atau orang luar dalam hak atas harta seseorang individu. Begitu juga dengan undang-undang yang berikan kuasa penuh kepada pemilik harta untuk mengatur harta mengikut kehendaknya semata-mata. Ini akan menjadikan ahli keluarganya di bawah kuasa dan belah kasihannya, membolehkannya untuk memberi atau menafikan hak mereka sesuka hatinya. Bahkan jika mahu, mereka boleh mewasiatkan harta mereka semuanya kepada kucing ataupun anjing mereka dan mengharamkan waris mereka daripada harta yang tersebut. Tak ada. Islam bagi wasiat 1/3 saja. Islam sebagai agama Allah adalah agama yang adil dan seimbang. Undang-undangnya sangat tulus dan tepat. Ia memenuhi kepentingan semua manusia dan memberikan haknya kepada setiap yang berhak. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana daripada mengabaikan, membiarkan hamba-hambanya terumbang-ambing dalam urusan harta yang dimiliki. Jadi alhamdulillah, sebagai kesimpulan tuan-tuan kena ingat, kita satu projek yang saya usahakan, war-warkan, namanya Hartaku Milikku. Tulis, nama dia projek ini Hartaku Milikku. Sebab Nabi sebut dalam hadis, harta kita ni yang menjadi milik kita melalui 3 pintu. Harta kita menjadi milik kita melalui 3 pintu. Pintu yang pertama, Nabi sebut, ma'akala fa'afna. Apa yang kau dah makan, dah habis dah jadi baja tanah dah, itu hartamu. Wama labisa fa'abla. Apa yang kamu dah pakai, kereta kita naik, motosikal kita, alat-alat yang kita guna, dah rusak dah, itu kita punya. Wama anfaqa. Apa yang kamu dah nafkahkan pada jalan Allah, itu milik kamu. Wama siwa zalik. Yang lain-lain itu semua jadi hak orang belakang. Mati je, otomatik jadi hak orang. Boleh ambil apa tadi? Untuk bagi belanja pengurusan jenazah, bayar hutang. Kalau ada pusaka dia cerdik, dia bagi pusaka, dia tinggal, maaf. Kalau dia cerdik, dia tinggalkan wasiat. Kalau tidak, semua harta dia jadi milik orang. Tak ada apa yang tinggal lagi pada dia. Bolehlah dia buat benda-benda yang rugi. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, supaya kita tidak rugi, saya di sini bersama dengan Global Ihsan sentiasa membuka ruang kepada tuan-tuan untuk bersama. Tengok je dalam akaun Global Ihsan, tuan-tuan tulislah tu. Nak apa? Nak pendidikan, tulis ref pendidikan. Dakwah. Pembinaan bangunan wakaf, madrasah. Contohnya kita sekarang ni di Riau ada projek membina sebuah madrasah yang begitu cantik untuk pendidikan anak-anak dia. Untuk kesihatan, ada tabung kesihatan. Untuk air, ada tabung air. Jadi tuan-tuan nak apa semuanya ada. Alhamdulillah. Jom kita bersama dengan Global. Kalau tak mahu beri masa hidup, berilah lepas mati. Pergi cakap dengan peguam, cakap dengan penulis wasiat. Kalau aku mati, 1/3 hartaku, 1/5, 1/8, 1/10, ikutlah. Jangan jumpa Global Ihsan dan juga Yayasan Pondok Sungai Durian. Barakallahu fiikum. Ingat, hartaku milikku. Ialah satu kempen yang cerdik. Biarlah harta kita yang kita pernah Allah ini menjadi milik kita di dunia dan juga ke akhirat. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita ni minggu yang selepas ni. Minggu depan dengan Hari Raya, kita tak ada kuliah, kita sambung selepas daripada itu. Biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.